Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwan, akhawat, jemaah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, berkumpul kita juga pada surau ini setinggi 5 tingkat. Alhamdulillah. Sunnah ni dia pelan naik, insya-Allah. 5 tingkat dia pelan naik, insya-Allah. Alhamdulillah. Walaupun hujan lebat macam ni, dia naik, insya-Allah. Ikhwan, saya straight to the point kerana tajuk yang kita bincang ini, tajuk yang tersangat ringkas dan pendek, iaitu tajuk yang kita pilih, hudud bukan sesuatu yang zalim. Dia suatu tajuk yang pendek, ringkas, jelas, sehingga kita tak memerlukan 1 jam, 2 jam nak membahas tajuk yang seringkas itu. Tetapi kita ada tajuk yang lebih panjang daripada tajuk itu, yang memakan masa seumur hidup kita. Kita ada tajuk yang memakan masa seumur hidup, iaitu untuk memahamkan ummah kepada makna Alkitab dan As-Sunnah. Nak memahamkan orang isu hudud mudah sangat-sangat. Sehingga kan kita mengawali perkataan kita, siapa ingin beriman dalam keadaan tidak sempurna, tolaklah hudud. Tak sempurnalah iman kamu. Dan siapa ingin Islam dan tauhid yang ada dalam dirinya itu dicabut oleh Allah dengan kata dia keluar daripada Islam, silalah hina hudud. Mudah sangat-sangat. Kenapa? Dia perkara yang jelas dicatatkan di dalam kitab Allah. Dia bukan ditulis di dalam surat khabar, dalam diary, dalam ensiklopedia. Dia bukan ditulis di dalam arsip negara, tapi dia ditulis di dalam wahyu Allah. Untuk itu, mari kita mendengar suatu ayat Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Dalam surah Ma'idah ayat yang ke-8, Allah menggunakan perkataan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu ini orang-orang yang menegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Jadilah kamu ini saksi bahawa Allah telah menegakkan keadilan, dan kamu tegakkanlah keadilan itu. Subhanallah. Artinya, kata para ulama tafsir, ayat ini diturunkan untuk menyatakan bahawa seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu, satu pun tidak ada kezaliman. Subhanallah. Jadilah saksi bagi pihak Allah, Allah telah menurunkan keadilan. Apakah keadilannya Allah turun? Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan keadilan. Untuk itu, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan kau ragui, dia sangat menjadi pedoman, bimbingan kepada orang yang muttaqi. Keadilan yang Allah turun itu, apakah keadilan yang pertama Allah turun di atas muka bumi?
Keadilan yang pertama Allah turunkan dalam muka bumi, Allah sebut dalam ayat 25 surah Al-Hadid. Itu keadilan yang pertama. Keadilan apa? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Itu keadilan yang pertama. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami telah utuskan, hantar rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat. Apa dia al-bayyinat? Keterangan, penjelasan. Allah turunkan Alkitab. Tiap-tiap Nabi ini ada kitab. Tapi tiap-tiap kitab itu ada pembawa dia, Rasul. Kenapa? Kerana nak memberi penjelasan, takut disalah faham, disalah mengertikan. Kata Allah, wa anzalna, ketika kami turunkan al-bayyinat kepada Rasul itu, wa anzalna ma'ahum, kami turunkan bersama al-bayyinat itu al-kitab dan al-mizan. Kami turunkan kepada Rasul kami itu al-bayyinat, penjelasan demi penjelasan, suruh mereka jelaskan kepada ummah. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan serentak dengan penjelasan itu kami turunkan al-kitab dan al-mizan. Imam Ibn Qayyim mengambil ayat ini, dia kupas dalam tafsir dia, dalam Ad-Da' wa Dawa, dia kupas. Inilah suatu kenyataan yang paling hebat. Allah telah turunkan kepada Rasul itu al-bayyinat, penjelasan terhadap al-kitab, dan al-mizan, penimbangan. Supaya hidup ini ada al-mizan, ada keadilan, ditimbang. Kenapa al-kitab dan al-bayyinat dan al-mizan diturunkan? Untuk satu tujuan yang besar sangat-sangat. Liyaquman nasu bil qist, supaya kesemua itu al-bayyinat, al-kitab dan al-mizan menyokong dan membantu tertegaknya al-qist, keadilan. Tertegaknya keadilan. Al-Hafiz Ibn Qayyim kata, keadilan dalam ayat ini bukan memberi hak kepada manusia, tetapi keadilan al-qist dalam ayat ini maksud dia tauhid. Maka keadilan yang paling besar dalam Islam ialah menegakkan tauhid. Subhanallah. Tauhid itu adalah keadilan yang paling akbar. Apa itu tauhid? Kita mentauhidkan Allah. Kita mensabitkan sifat Allah seperti Allah sabitkan pada diri dia. Allah ada al-asma, Allah ada al-asmaul husna wa sifati fil, Allah ada al-asma al-husna, ada nama-nama yang baik. Allah ada sifat-sifat yang sangat sempurna. Allah ini memiliki sifat rububiyah, sifat uluhiyah. Ini semua tauhid. Ini semua tauhid. Menyatakan tidak ada makhluk layak menerima ibadah melainkan hanya Allah dengan ibadah yang paling benar. Menolak hak ibadah kepada semua makhluk melainkan hak ibadah selayaknya, sewajarnya, sewajibnya hanya diberikan kepada Allah. Itu adalah tauhid. Menyatakan bahawa Allah itu tidak ada sekutu, itu adalah tauhid. Menyatakan bahawa tidak ada sekutu bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah tauhid. Menolak kekuasaan yang ada pada tokong-tokong berhala, menafikan kekuasaan mereka, itu adalah tauhid.
Tauhid itu adalah keadilan yang paling utama dan pertama diturunkan Allah di atas muka bumi ini. Keadilan. Orang yang tidak menegakkan tauhid, orang ini tidak pernah adil seumur hidup. Kerana keadilan yang pertama adalah tauhid. Apa yang kita bertauhid? Kita bertauhid kesemua yang datang daripada Allah itu adalah adil. Innallaha la yazlimu. Innallaha la yazlimu. Allah tidak menzalimi hamba dia. Itu adalah tauhid. Kita menafikan sifat zalim bagi Allah, meletakkan sifat adil bagi Allah, itu adalah tauhid. Jangan main. Jangan berbicara soal adil itu diberi sama rata, ditimbang sama banyak. Tidak. Keadilan, letak yang adil bagi Tuhan, itu adalah tauhid. Apa yang adil bagi Tuhan? Adil, Allah itu tidak zalim. Adil, Allah itu maha mendengar. Adil, Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan tidak adil kalau dia bersifat dengan sifat kekurangan. Maka Allah itu al-adil, memiliki keadilan. Maka Allah menyatakan dihantar para rasul dengan al-bayinat, dengan al-kitab, dengan al-mizan, supaya liyaquman nasu bil qista, supaya manusia menegakkan keadilan. Seperti Allah kata, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Qista, semua jadi saksi. Syahidallah, Allah jadi saksi. Wal malaikah, malaikat jadi saksi. Wa ulul ilmi, semua orang yang ada ilmu jadi saksi. Apa dia? Allah itu al-qista, sangat adil. Sangat adil itu maksud dia apa? Tidak ada syirik. La ilaha illallah. Itu makna keadilan yang pertama. Maka setelah kita faham itu, ibu bagi asas keadilan, baru kita boleh melangkah setapak. Apa dia? Hudud yang kita nak sembang itu diambil dari mana? Diambil daripada penjelasan Allah yang maha adil. Hudud itu diambil daripada Alkitab. Yang menurunkan Alkitab itu yang maha adil. Mungkinkah dalam penurunan itu ada sesuatu yang melambangkan ketidakadilan? Mana mungkin? Kau telah sepakat Allah itu adil, dan adil itu adalah tauhid. Maka untuk menjadi bukti dan asas bahawa Allah itu Tuhan yang adil dari segi makna la ilaha illallah, dan hukuman-hukuman yang Allah turunkan, hukum hakam yang Allah turunkan, kesemuanya ke arah membenarkan kesaksian keadilan Allah. Maka bila kita semak dalam semua hukuman-hukuman yang Allah turunkan, kesemuanya mengangkat sifat keesaan Allah. Kenapa hukum hudud di dalamnya berbeza dengan hukuman yang Allah ilhamkan kepada manusia? Kenapa manusia tak pernah terfikir? Hudud lain, ta'zir lain. Kenapa manusia tak pernah terfikir nak potong tangan orang? Hatta orang putih cerdik pandai pun tak pernah fikir. Untuk menjadi keadilan, untuk menjadi saksi kepada manusia bahawa hukum ini tidak akan datang, melainkan datang daripada yang memiliki sifat keesaan. Hukum itu sebagai bukti bahawa Allah itu esa, sehingga Allah tidak mengilhamkan kepada mana-mana makhluk dia untuk mendapat idea nak buat hukuman seperti itu. Kenapa? Menjadi saksi hukum itu daripada yang maha adil. Apabila manusia memakai hukum ini dan dilaksanakan dan terpakai, terjalan, kawan yang terlibat dengan jenayah akan merasai kebenaran Allah itu sangat adil. Orang yang didefend hak dia dengan hukuman ini akan merasai betapa besarnya si pembuat hukuman itu, sehingga dia merasakan keamanan untuk bergantung kepada yang maha adil. Hukum hudud menterjemahkan sifat adilnya Allah.
Kalau engkau tidak boleh menerima hukum hudud dan kau tidak boleh nampak hudud itu penterjemahan kepada apa yang kita sebut la ilaha illallah, sekarang akidah dan tauhid engkau ada masalah. Ikhwan boleh nampak hak saya nak penjelaskan itu berdasarkan pahaman ahli sunnah. Soal melaksanakan hudud bab lain. Soalnya apakah persepsi kita kepada hudud, itu yang kita bincang. Saya bukan bincang pelaksanaan, saya bincang apa hubungan hudud dengan akidah kita. Macam kita kata sembahyang, melaksanakan sembahyang, kena ambil ayat sembahyang, ya, itu yang kita terima. Tapi mungkin ada orang sembahyang tak boleh ambil ayat sembahyang, dia kena tayammum. Mungkin ada orang ayat sembahyang pun tak ambil, tayammum pun tidak, tapi dia sembahyang. Begitulah keadaan manusia dalam nak menjalankan kewajipan dia kepada Allah. Tetapi kalau orang tanya apa kaitan kita dengan hukum Allah, dengan kewajipan Allah, hubungan kita adalah hubungan akidah, tauhid. Mana mungkin kita menyatakan zaman ini, kesibukan ini, kepenatan ini tidak sesuai aku sembahyang subuh. Mana mungkin kau berbicara demikian? Kau sedang menafikan keesaan Tuhan. Kesibukan engkau dalam bidang kuasa Tuhan, kepenatan engkau dalam bidang kuasa Tuhan, kewujudan engkau dalam bidang kuasaan Tuhan, kewajipan yang kau kena buat juga dalam bidang kuasa Tuhan. Bagaimana kau menafikan satu perbuatan yang sangat adil, yang dibuat oleh Allah, yang bersifat dengan adil, yang maha adil? Kita berbicara apakah hubungan hudud dengan akidah. Kalau orang berani bangun menyatakan hukuman yang paling zalim adalah hukuman hudud, dia menyatakan Tuhan yang paling zalim adalah Allah. Dia sedang ataupun dia tidak sedang. Kerana keadilan yang pertama Allah turunkan di muka bumi adalah la ilaha illallah. Kemudian semua hukuman dikaitkan dengan keadilan, dengan Allah. Bila kita nak buat, itu urusan kita. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kau tak boleh buat sekarang, dia bagi masa akan datang. Tak boleh buat lagi, dia bagi masa. Tetapi soal yang paling besar, hati kau tu, hati perut kau tu, apa kau percaya dengan undang-undang ini? Itu yang paling mustahil. Karena itu saya menyatakan menolak hudud dengan menerima hudud, kedua-duanya kena berada di atas garis Ahlus Sunnah. Menerima hudud dan menolak hudud, bukan menolak, bahasa lebih tepat, menerima hudud atau tidak melaksanakan hudud, dia kena berada di atas garis Ahlus Sunnah. Ini kena hati-hati. Kenapa? Kita menerima hudud bukan kerana desakan parti, tidak, kerana akidah. Jangan tidak melaksanakan hudud kerana berlawanan parti. Tidak. Ada orang nak buat hudud kerana nak membezakan satu parti dengan satu parti. Ini tidak benar. Membuat hudud kerana perasaan ubudiyah kita kepada Allah. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Semua kaum muslimin, muslim mesti menyokong hukum hudud. Seorang tak boleh angkat tangan saya berkecuali nanti engkau keluar daripada agama ini, nanti ibadah kau tidak akan diterima Allah. Tetapi bukan semua orang yang tidak melaksanakan hudud dia keluar daripada agama ini. Tidak. Tetapi kalau kita ada pemikiran lain daripada Ahlus Sunnah yang tidak melaksanakan hudud, boleh keluar daripada Islam. Kenapa? Kerana tafsiran kita bukan kepada akidah, tetapi mungkin kepada organisasi, parti, pertubuhan atau apa-apa. Kenapa? Sahabat dah tadi menerima hudud di atas akidah, tidak melaksanakan itu. Kenapa? Bukan kerana menolak, tetapi kerana faktor zaman, masa, keadaan. Itu mungkin diterima di sisi Allah. Kalau itu benar-benar menjadi sebab dia. Yang sedang kita bincangkan itu ialah
bagaimana respon kita terhadap hudud yang diturunkan oleh Allah. Jangan siapa berani menyatakan hudud itu tidak adil. Jangan siapa berani menyatakan. Karena itu kita beri sedikit pandangan, walaupun pandangan kita ini tidak penting, tidak diperlukan. Tidak ada satu parti pun dalam Malaysia boleh menyatakan hudud tidak sesuai di alam maya pada ini. Berkata demikian, wajib kepada istighfar, taubatan nasuha. Saya ulang perkataan. Jangan kata hudud tak sesuai di Malaysia. Jangan kata hudud tidak sesuai dalam alam ini. Kalau Malaysia tu kecil perkataan dia. Hudud tak sesuai di Malaysia, mungkin sesuai di Saudi. Saya mengungkap perkataannya lebih global. Sesiapa berani menyatakan hudud tidak sesuai di alam maya pada ini, dia wajib beristighfar dan wajib bertaubat kepada Allah. Sekarang dia sedang menyatakan sifat yang tak berapa cerdik ada pada Tuhan. Tuhan tidak memahami fitrah alam, kerana itu dia menjadikan hudud, dan ini mendatangkan murka di sisi ahli sunnah. Itu kena jelas. Itu kena jelas. Kenapa? Kerana hudud itu diturunkan oleh Allah untuk menunjuk keadilan dia, ketauhidan dia. Macam kita kan, macam kita main surau ni, kita tengok ada satu khat. Oh, cantik khat tu. Design dia, ekor dia, warna dia cantik. Kemudian kita pergi surau taman mana, kita nampak khat tu. Oh, cantik. Khat yang sama, semua sama, dia akan membawa kepada kita bahawa mestilah pelukis itu orang yang sama. Kenapa? Kerana pada khat itu ada alamat. Skill itu. Apa skill dia panggil? Skill itu. Skill itu ada alamat si pembuat. Kenapa kita kata alam ini Allah buat, dunia, darat Allah buat, laut Allah buat? Kerana bila kita mengebara di darat dengan kita terjun masuk dalam laut, sama. Laut ada penghuni, darat ada penghuni. Laut ada pokok, darat ada pokok. Darat ada anjing, laut ada anjing. Darat ada kuda, laut ada kuda. Itu kalau kuda darat, boyan. Kuda laut saya tak tahu siapa. Kita pergi atas darat ada singa, dalam laut ada singa. Atas darat ada gunung, dalam laut ada gunung. Atas darat ada gunung berapi, dalam laut ada gunung berapi. Atas darat ada penghuni, ada pulau, ada gua. Dalam laut ada pulau, ada gua. Atas darat ada sungai, dalam laut ada sungai. Atas darat ada air masin, air tawar. Dalam laut, laut tu dah masin, dalam air masin ada air tawar. Apa ini? Menunjukkan pembuat darat, pembuat laut, orang yang sama. Siapa? Itulah kebesaran Tuhan. Itulah Allah. La ilaha illallah. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Yang buat langit, yang buat bumi adalah Allah. Setelah dia buat semua benda ni, dia bersemayam di atas arasy dengan sifat kesempurnaan yang layak dengan sifat dia. Apabila kita meneroka dalam hukum hudud, kita akan nampak keesaan dan keadilan Allah. Ya, Allah sandarkan pada diri dia. Dia itu la ilaha illallah, tidak ada sama sekali boleh dikufurkan dengan dia. Karena itu kalau kita nak melihat keesaan Allah dalam hukum hudud, yang pertama kita bandinglah hudud dengan semua hukuman yang ada dalam dunia. Nescaya kita akan nampak keberkesanannya, kehebatannya. Sangat kita akan takjub pada hukum hudud. Sangat takjub. Sangat kita takjub. Kenapa? Yang buat hudud bukan manusia, bukan Muhammad, tetapi Allah, Tuhan yang bersifat dengan keadilan, yang bersifat dengan Rahman, yang bersifat dengan Rahim. Kita pergi pula negeri yang tidak mengamalkan hudud dengan negeri yang mengamalkan hudud. Kita akan tengok rahmah, mawaddah, sakinah akan ada di negeri yang tunduk kepada Allah, dan tidak ada pada negeri yang bantah dan engkar Allah.
kemajuannya, kemakmurannya, subhanallah. Kita pergi ke Washington, saya duduk lama di Washington. Kan? Lepas tu, okey. Di Washington, dalam majalah The Time menyebut, di Washington, setiap 30 saat, 30 saat, setiap 30 saat, ada 30 kes pembunuhan yang berat-berat. Bukan curi kasut ni kecil-kecil tak masuk. Hak tu tak tahu beratus. Ini hak besar-besar, bunuh yang terpaksa polis buka file, buka rekod. Yang bunuh di barat ni ada dua jenis. Satu bunuh bagi ampau kat polis, selesai. Tahu dah polis nak buat file macam mana. Ini bunuh yang terpaksa memeninkan kepala polis besar-besar. 30 saat ada 30 kes. Bermakna satu saat satu kes. Itu hanya bunuh. Tapi negeri dia negeri hebat. Kemajuannya hebat. Begitu hebat infrastruktur, kemajuan teknologi. Tetapi Allah menunjukkan tidak ada rahmah, tidak ada mawaddah, tidak ada keamanan, sakinah, kesemua tidak ada. Kita pergi ke negeri yang melaksanakan hudud sebab Allah membuat perbandingan. Hukuman ini aku yang cipta. Negeri yang melaksanakan hudud adalah negeri yang tutup sahaja pintu kedamaian tapi tak payah tala. Dan emas tidak hilang. Negeri yang buat hudud, tala, pedai ayam, CCTV, guard lagi jaga, bagi senapan patah. Hak patah tu pun bagi hak tak patah punya N16. Kena curi lagi. Kenapa? Di situ ada tanda tauhid kepada Allah. Mampukah insan berperang dengan Allah? Mampukah insan mencipta satu perkara dan dia nak melihat bagaimana Allah mencipta? Kerana itu Allah mencabar, fa'tu bi suratin min mithlih. Satu surah pun kau tak boleh buat, satu negeri kau nak jaga sendiri. Pasal itu aku beri pada kau kerosakan. Subhanallah. Ikhwan, melaksanakan hudud adalah ketaatan. Tidak melaksanakan hudud adalah kemaksiatan. Dan Allah janji di dalam Al-Quran, di mana ada maksiat, di situ ada kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Aku akan zahirkan kerosakan itu di mana ada kemaksiatan. Kenapa negeri yang ada hudud kesemuanya rendah. Ekonominya subur. Negeri yang tidak ada hudud berkenjah maksiat. Kenapa? Negeri itulah akan menerima padah daripada sisi Allah. Kerana melaksanakan itu taat, meninggalkan itu adalah maksiat. Dan seperti kata Imam Ibn Qayyim, Imam Sunnah yang terkenal, dalam buku dia Ada' wa Dawa', maksiat mengundang malapetaka di dunia dan mengundang azab di hari akhirat. Itu kalau orang bertanya kepada kita, apakah perbezaan, apakah sebenarnya pandangan kita kepada hukum yang besar ini. Ini akidah. Bila nak buat, atas kemampuan kita. Tolak, jangan cari padah. Jangan cari padah. Bila nak buat, atas kemampuan. Bila kita nak buat, sebagai pemerintah, dia ada dia punya rangka kerja dia. Siapa pun jadi pemerintah, ada masa yang dia perlukan. Berilah masa. Tetapi kalau kau bermain-main, dalam hati engkau tidak engkau redha dengan hukuman ini, kau bermain lidah, kau akan jadi mukmin pada zahir, kafir pada batin. Kau hati-hati. Jangan bermain dengan hukum. Bukan hukum. Apanya Allah telah tentukan dalam Alkitab dan di atas lidah sunnah Nabi yang sahih, kau jangan bermain-main. Hatta contoh paling kecil kita kata, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan, kau jangan bermain-main. Kau akan terima padah kalau kau bermain-main. Dah masuk dah kaki kanan, Allah dia kata tersilap ni. Allah apalah kaki kiri pun kaki kanan nak jaga.
Tak ada apa, masuk terus. Kau terlupa, lain bab. Engkau meremehkan dia, di atas belakang kau dosa yang sangat besar. Kenapa? Semua itu datang daripada wahyu Allah yang benar kepada kekasih yang paling dia kasihi. Kau jangan bermain-main. Itu kita punya respon kepada hukum hudud. Sekarang, mari kita dengar hadis bagaimana Nabi menerangkan tentang hukum hudud. Saya hanya ambil 3 hadis sahaja. Sebab 3 hadis sudah boleh menyelesaikan akidah orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah. Selesai. Hadis yang pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan martabat dia adalah sahih. Hadis ini hadis sahih daripada Ibnu Majah, daripada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqamatu haddin min hududillah khairun min matari 40 laylah fi biladillah. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Ibnu Umar? Dia kata Nabi bersabda, iqamatil hadd, menegakkan hukum had, min hududillah, daripada hudud-hududnya Allah turunkan, khairun min matar 40 laylah, lebih baik satu hukum had ditegakkan, sedangkan had itu had Allah. Kenapa dia guna bahasa had min hududillah, hukuman had yang Allah turunkan? Sebab apa? Sebab ada had yang telah diselewengkan, ada hudud yang telah diselewengkan. Itu yang ada di dalam Taurat, yang ada dalam Injil, telah diselewengkan. Maka menegakkan satu saja hukum had, hukum hudud, daripada senarai hukum hudud yang Allah turun, satu saja, dan satu itulah yang kita mampu. Hak lain tak mampu, mungkin kerana cabaran, tekanan. Hak ni saja mampu. Nabi kata yang satu itu lebih baik daripada hujan rahmat selama 40 malam di dalam negeri Allah. Subhanallah. Sangat menarik ketika para ulama mengupas hadis ini, sangat menarik. Kenapa dikait ke hudud itu lebih baik daripada ayat hujan 40 malam? Sedangkan ayat hujan 40 malam tu baik, manfaat. Mungkin masa hadis ni keluar, kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi. Yang ada itu orang Arab. Orang Arab tahu bila sebut hujan, macam mana orang Arab seronok. Masa teksi saya lalu dekat jalan apa nama Tariq Imam Ahmad bin Hanbal. Teksi saya lalu ke situ, saya tengok ke langit ada bintang malam. Oh, saya kata malam ni ambil gambar seronok bintang. Dia kata mana lah ambil gambar, lagi hujan lah. Rupanya tanah Arab ni dia kalau ada bintang itu alamat dia hujan. Kita kalau ada bintang alamat bercekerama. Itu kalau ada bintang. Di sana bintang alamat hujan. Hak teksi ni dia pandai. Dia tengok bintang banyak mana, dia boleh habaq lebat ke tak lebat. Tu teksi pun elok, teksi pun jalan, dia turun 2-3 titik. Bila dia turun 2-3 titik, semua teksi atas jalan Tariq Ahmad bin Hanbal tu semua berhenti, semua keluar, tinggal passenger dalam kereta. Dia pun pergi buka serban bagi basah kepala. Depa seronok. Kita tengok depa tu macam perak. Pasal kita tengok ayat hujan, kita lari. Kita lari. Tengok ayat hujan bawa payung, kita lari. Dia orang tengok ayat hujan, dia mandi. Dia berhenti, kira kereta semua hang merah ke hang hijau, hang punya pasal. Berhenti, 4 lane tu berhenti 4-4, keluar mandi. Betapa negara Arab ini ketandusan ayam. Cuba bayang kalau hujan turun 40 malam, sawah dia macam mana? Binatang-binatang ternak, gandum yang dia tanam, buah anggur yang dia tanam, kurma yang dia tanam, 40 malam cukup, pokok dia segak bukan-bukan. Maknanya tahun tu 40 malam ayat hujan turun, maknanya dia semuanya akan bertukar. Meniaga orang lebih baik daripada meniaga unta. Kata apa nama-nama dia? Lupa dah nama dia. Lupa dah. Untung. Tapi Nabi kata,
Kalaulah bumi ini ditakdirkan hujan 40 malam dan kamu mendapat kekayaan daripada bumi, di sisi Allah menegakkan hudud lebih baik daripada kekayaan itu. Kenapa? Yang pertama, kekayaan boleh membawa padah pada manusia, tetapi rahmat Allah yang ada dalam hudud menegakkan keadilan, mendekatkan kamu dengan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau ayat hujan itu ibarat duit yang turun 40 malam lebah, insan ke semua ini soleh-soleh belaka. Yang soleh boleh bertukar sifat menjadi tamak kerana kekayaan mula turun. Yang hujan yang bagi manfaat pada manusia dibanding dengan satu hari menegakkan hudud, satu hari menegakkan hudud lebih Allah kasih daripada hamba ini dicurahkan rahmat lain daripada menegakkan keadilan. Kenapa Allah sangat suka dalam hukum hudud? Di dalamnya menegakkan keadilan. Kenapa Allah suka keadilan? Adil itu adalah Allah. Sangat Allah kasih. Sangat dia suka dalam hukumannya ada nilai keadilan. Kerana adil itu menolak syirik. Subhanallah. Ini yang tak pernah kita tahu. Tak pernah kita tahu. Dan kalau hujan pun, hujan hak nama nikmat. Macam kalau ayat teh mai cawan macam ni. Cantik cawan hari ni. Inilah cawan yang paling cantik yang pernah saya jumpa. Bukan kata ayat teh dah bagi dengan cerik hama sangat kan, hantuang sendiri. Hama teh sangat, hantuang sendiri. Tapi teh dia sedap. Bagi saya rasa dulu. Bismillah. Teh dia sedap, tidak manis. Bagus. Hak lain pun sedap, bukan tak sedap, tapi ni dia masuk dalam cawan lagu ni dia lebih sedap. Subhanallah. Nikmat ayat hujan setakung, setimba, nikmat. Tapi kalau ayat hujan mai sampai kontohol tenggelam, ayat hujan juga dia sudah bertukar sifat. Tetapi apabila satu orang ditegakkan hukum hudud, sifat tidak pernah bertukar. Tak pernah bertukar. Sehingga Nabi SAW sebut apa dalam hadis? Nabi kata Nabi kata aqimul hududallah fil qarib wal ba'id wala ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Hadis ini hadis Ubadah bin Samit, hadis ini riwayat Ibnu Majah, hadis ini hadis sahih. Hadis yang saya baca mula tadi hadis Ibnu Umar, hadis itu hadis hasan. Hadis Ibnu Majah ini hadis sahih. Hadis Ubadah bin Samit dia sahih. Hadis Ibnu Umar tadi dia hasan. Tetapi kedua-duanya riwayat Ibnu Majah. Apa Nabi kata? Aqimul hududallah. Tegakkan hukum hudud Allah. Qarib wa ba'id. Pada keluarga jauh, pada keluarga dekat. Kenapa diangkat kalimah jauh dan dekat? Pasal nisbah orang dulu jadi pemerintah, adik-beradik banyak. Takut dalam dia menegakkan itu, dia pilih kasih. Aqimul hududallah fil ba'id wal qarib. Tegakkan hudud Allah. Adik-beradik jauh kah, adik-beradik dekat, tegakkan. Wala ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Janganlah cercaan orang kepada kamu menjadi penghalang kamu tidak tegakkan keadilan ini. Subhanallah. Subhanallah. Jangan kerana orang cerca dan kita takut, tidak berani kita tegakkan keadilan pada yang jauh dan yang dekat. Tegakkan keadilan walau matalaim, walaupun kamu dicaci oleh orang, Nabi kata. Kerana satu yang tertegak lebih baik daripada rahmat 40 malam. Tengok. Subhanallah. Inilah hubungan hudud dengan jiwa dan hati budi kita. Inilah hubungan dia. Bagaimana kita nak mengeluarkan ayat-ayat yang tak sepatutnya kita keluarkan? Apa Nabi kata? Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim daripada Khuzaimah bin Thabit, sahabat Nabi. Bila satu orang ditegakkan hukum hudud, Nabi kata apa? Ayyuma 'abdin asaba syai'an mimma nahallahu anhu summa uqima 'alaihi haddahu kafarallahu dzalika dzam. Nabi kata mana-mana hamba yang ditegakkan hukum hudud, jangan kau cerca dia. Dia sedang dihadapkan kepada Tuhan dia. Itulah saat yang paling bahagia.
Orang yang dibawa kepada hukuman Allah, dia dibawa kepada Allah. Sekarang yang nak hukum dia bukan manusia, pencipta dia sendiri. Kalau tangan dia nak dipotong, jangan kau cerca. Yang nak potong tangan dia itu si pemberi tangan. Kalau nak dipenggal leher dia, yang nak dipenggal leher dia itu yang suruh penggal si pemberi nyawa. Ketika kau bawa dia kepada hukuman ini, jangan kau cerca dia. Jangan kau pandang serong, dia sedang hampir dengan Tuhan dia. Apa Nabi kata? Asaba syai'an mimma nahallahu anhu. Tiba-tiba dia berhak dikenakan hukuman itu kerana dia melanggar larangan Allah. Apa Nabi kata? Ditegaklah hudud kepada dia. Masa ditegakkan hudud kepada dia, kaffarallah dzalika zam. Dia dengan Allah telah bersih daripada dosa. Subhanallah. Dibawa dalam hadis, dalam Riyadhus Salihin cerita, dibawa seorang yang minum arak. Bila bawa kata pasal apa? Dia ni minum arak. Nabi kata balun. Ada sahabat ambil kasut balil. Minum arak yang pasal. Balik kasut. Ada yang ambil pelepah kurma sidai. Ada yang tak ada yang kain serban aja, kuih juga yang kain serban tu. Ada yang tak ada, dia bagi buku 5 satu. Geram lah bila kawan ni minum arak. Bila dia duduk dabuh kawan ni, Nabi tak kata apa. Tiba-tiba ada satu kawan, dia tak boleh dabuh. Dia cerca kawan ni. Layaklah kamu dikutuk oleh Allah. Nabi beralih, Nabi kata, siapa yang mengeluarkan kalimah laknat itu? Bukankah dia dihukum dengan hukum Allah? Adakah laknat dalam hukum Allah? Allahu Akbar. Orang ini sedang dihukum dengan hukum Allah. Adakah hukum ini laknat? Hukum Allah dikenakan kepada penjenayah. Hukum itu tidak laknat. Si penjayah tidak laknat. Dia berhak mendapat ampun daripada Allah kalau dia bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Adakah hukum ini kita nak pertikai? Tidak. Hukum yang membersihkan bumi daripada maksiat dan penderhakaan kepada Allah. Hadis yang selalu saya baca, hadis riwayat daripada Imam Hakim, ada juga riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini adalah hadis sahih. Kepada yang tidak melaksanakan hudud. Salah satu hudud apa dia? Zina. Zina termasuk dalam hal hudud. Apa Nabi kata? Bila ada orang berzina dan memang betul dia berzina dan dia layak dihukum, tiba-tiba kita tak hukum, kita sama ada kita bebaskan dia ataupun kita buat seperti ahlul kitab, ambillah satu hukuman yang tidak sesuai dengan salah dia dengan tujuan nak bagi tutup mulut orang supaya orang tak kata. Apa Nabi kata? Bila melihat keadaan yang tidak stabil, keadilan itu mula diangkat. Apa Nabi kata? Idza zahara zina warriba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila zina mula bermaharaja lela dan hudud tidak ditegakkan, apabila riba bermaharaja lela dan jual beli Islam tidak diamalkan pada satu-satu negeri dan qaryah, artinya negeri dan qaryah itu mendedahkan diri mereka kepada azab yang bakal turun daripada sisi Allah. Meninggalkan hudud mewajibkan azab. Subhanallah. Meninggalkan hudud dengan sengaja, bukan kerana sebab-sebab yang tentu. Ada masa tak ditegakkan hudud kerana sebab-sebab tertentu. Mungkin kerana negeri tak stabil, mungkin kerana kedudukan tak stabil, seperti pernah berlaku dalam zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Kerana kemarau, kerana itu, kerana ini, maka nak ditegakkan itu menyebabkan sukar, itu tak apa. Ini saja muta'ammidan saja. Pasal apa muta'ammidan? Pasal yang mungkin berzina itu geng kita. Kan dalam hadis Imam Muslim, seorang pembesar golongan syaraf, pembesar mulia-mulia daripada orang ahlu kitab, dia ini ada bini tapi berzina. Maka dibawalah kepada ahlu kitab, hukuman apa nak dibaca? Nak dibaca dan nak ditegakkan. Ahlu kitab ni baca-baca dalam Taurat,
ambil lah kapok apakah, kapok satu muka dia, lepas tu bagi dia naik unta, naik himar, lepas tu arak satu kampung, lepas tu selesai. Tapi tang muka tu kapok sampai orang tak kenal muka dia. Nabi tengok, Nabi kita apa hal, pampir ke? Pampir ke? Kalau lah pesta lah kan, pampir ke? Dia berkata tak, dia berkata dia ni golongan yang mulia-mulia, dia zina, dah ada bini dia zina. Maka pendeta kami, ahbar dan ruhbah kata apa, alim ulama ni kata apa, dia kata cat muka bagi orang tak kenal, arak satu kampung. Oh, Nabi kata kalau lagu tu lagilah orang tak kenal siapa yang buat zina. Nabi kata hang baca sat kitab tu mai kat aku. Nabi tidak membaca, kawan duduk sebelah baca, dia pun baca. Bila tengah dia duduk baca tu, lengan baju dia tu dia tarik bagi tutup apa yang dia baca. Nabi kata pasal apa tutup baca semua? Dia kata it's not important, yang ni semua tak important, yang important tadi. Nabi panggil sahabat yang boleh membaca Taurat, di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh baca Taurat, adalah hadis Imam Ahmad. Nabi kita baca saat apa yang dia kata tak penting, bila sampai kawasan yang dia kata tak penting, tertulis di dalam apa yang Allah turunkan kepada Musa, orang yang telah berzina, orang yang telah kahwin berzina, rejam sampai mati. Subhanallah. Nabi kata patutlah kamu dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Artinya meninggalkan hudud, tinggal saja pun dilaknat, tambah mengubah dan merasakan perubahan itu lebih baik daripada hudud, mewajibkan laknat dan kutukan daripada Allah. Apa makna laknat? Kalau Allah laknat kita, laknat tidak semestinya Allah turun ketir batu daripada langit, walaupun itu salah satu sifat. Tetapi seperti kata kamus Munjid, sekurang-kurangnya laknat ni mengikut bahasa ada 3 makna. Yang pertama, akhdahu, sabbahu, wa ab'adahu minal khair. Laknat yang pertama membawa makna Allah akan menghina, akhdahu, menyakiti. Mungkin Allah sakiti kita dengan hujan terlampau lebat hujan sampai jadi masalah. Ada negeri hujan lebat jadi masalah, ada negeri kemarau jadi masalah. Mungkin Allah sakiti kita dengan benda itu. Keruntuhan ekonomi mungkin. Yang kedua, wasabbahu. Apa dia apa? Allah cerca dan Allah permaki kita. Allah sabbahu bermakna menjatuhkan maruah. Mungkin Tuhan tak hantar malaikat memaki kat pintu rumah kita, tetapi bangsa kita ini maruah dia jatuh sikit demi sikit, sampai hilang maruah kita depan bangsa lain. Bila sebut darjah orang Melayu, orang lain golek bala, terutama Cahaya Nur Alif. Oh, tak boleh lah, tak boleh. Jatuh sikit demi sikit. Ataupun wa ab'adahu minal khair, Allah pisahkan negeri itu dengan kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan ada 2. Satu, kebaikan tu masuk, kita jadi lagi baik. Lagi satu, kebaikan tu masuk, kita jadi jahat. Allah pisahkan kita dengan kebaikan. Semua benda baik kita terlepas, negeri terlepas, negara terlepas, masyarakat terlepas. Subhanallah. Apa dia salah satu kebaikan yang besar? Salah satu kebaikan yang besar ialah pada hemah saya, hormat menghormati, sayang menyayang. Mana ada benda tu lah ni? Tidak ada. Ustaz sama ustaz pun tidak sayang menyayang. Sedangkan Azura dah bagi tahu, sayang menyayang, cinta dikenal. Dia dah habaq dah. Itu penting. Itu penting. Sayang menyayang. Tapi tak sayang menyayang. Tidak sayang menyayang. Oh, itu satu kebaikan telah diangkat. Anak besar. Anak kita masuk 12, masuk 13, masuk 14 tahun umur dia, dia mula, kita lah orang mula dia akan lawan. Pandangan kita mula dia tolak, pandangan kawan dia mula dia ambil. Apalah ayah ni, sikit-sikit pergi semayang. Kawan cik kata tak semayang pun tak apa. Kawan cik kata bukan bapak dia, tok dia pun tak semayang. Apa ayah sikit-sikit semayang.
Ya, dia mula hilang hormat. Dia tengok mak dia penat dalam rumah, masak, mop lantai, basuh baju, pergi sidai. Lepas tu tolak penyidai masuk pergi tempat panas, tarik balik, hujan, kutip, hanger, lipat. Dia boleh tengok, tak ada ingat dia nak tolong. Dia pergi buka komputer, dia main. Ini apa? Dicabut kasih sayang. Kita yang bela dia. Masa dia demam, kita tak tidur. Masa dia sakit perut, kita tukar pampers dia. Tapi bila dia pelan besar, dia tak tahu letih kita bela dia. Allah tarik. Wa ab'adahu minal khair. Allah tarik. Allah tarik. Anak kita yang dia tahu, dia balik sekolah, baling beg, baling apa semua dia baling, dia terkangkang atas kausyen, dia buka TV, on TV, buka kipas. Lena terus. Dia masuk bilik pancung, dia tak pernah tutup lampu. Kita duk kena maki dia, apa hang ingat bapak hang ke bayar lampu. Wahai kita pak dia. Dia kata memang pak aku duk bayar lampu. Subhanallah. Ini apa dia? Wa ab'adahu minal khair. Di sekolah, cikgu dengan sekolah. Cikgu ni bila tak masuk, dengar kata cikgu tak mai, budak buat doa selamat. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Dia baca doa, minta diberkati sekolah pasal cikgu tak mai. Dia punya meluat tengok muka cikgu. Yang cikgu ni hinggalah nak mengajak dia, Allah jangan duk cakap lah. Dia buat tak peduli. Antara cikgu dengan murid diangkat kasih sayang. Itu nama dia wa ab'adahu minal khair. Dia tak ada hormat. Dia tu hormat cikgu masa dia pakai uniform dalam pagar sekolah. Pasal apa? Tak boleh buat apa. Cikgu, dia buat lagu tu. Tapi dalam hati dia ingat, mau jalan buang lagi bagus. Cikgu konon. Cikgu ke cikgi ke? Dia tak ada peduli. Dia tak peduli. Dia diangkat kasih sayang itu. Kenapa diangkat? Ikhwan, satu orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah, bukan saja dia melihat problem kepada benda nampak, tapi benda tidak nampak menjadi problem. Dosa itu menyebabkan rahmat itu diangkat. Diangkat. Subhanallah, diangkat. Satu hudud lebih baik daripada rahmat 40 malam. Diampun dosa orang yang terlibat. Pasal itu orang yang potong tangan orang, dia tidak berdosa. Orang yang penggal kepala orang, dia tidak berdosa dalam melaksanakan hukuman itu. Tetapi kalau dia penggal bukan di atas hukuman ini, dia berdosa seumur hidup. Dia penggal leher orang kerana hudud, gaji dia dapat bulan-bulan, gaji itu adalah halal. Dia potong tangan orang kerana Allah dia potong dan itu layak dipotong, gaji dia halal dan dia tidak berdosa. Inilah kehebatan hukum Allah, menolak maksiat dan malapetaka. Tapi lain daripada hukum Allah. Lain daripada hukum Allah. Saya tertarik dengan satu mazhab daripada 4 mazhab yang menjelaskan ketika kita merotan orang yang berzina, kita merotan orang yang berzina, dia kata janganlah apa-apa yang kita kapit di ketiak kita ni jatuh. Sebab tujuan kita rotan tu bukan nak bagi luka badan dia, tetapi nak bawa dia dekat dengan Allah. Ya. Hari ni kita pergi penjara dengan rotan macam mana? Bagi pertama terkeluar kulit, bagi kedua gam, darah bersembak. Dosakah itu? Ya, itu dosa. Kau telah mengazab manusia. Bagaimana insan boleh redha dengan hukuman yang melaknat kita tiap-tiap hari dan meninggalkan hukuman Allah yang begitu hebat diturunkan. Makin lambat kita buat hukuman ini, makin lambatlah kebaikan masuk dalam hidup kita. Makin kita bergegas kepada hukuman ini, makin cepat kita mendapat naungan, lindungan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah kita punya pengakuan dan kita punya pandangan tentang hukum hudud. Apa Nabi kata dalam hadis yang begitu masyhur? Nabi kata tentang hukum hudud ini, Nabi kata lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tuha. Andai kata ada orang bernama Fatimah, dia anak kepada laki-laki bernama Muhammad, mencuri, aku tetap tegakkan hukuman itu, aku potong. Walaupun aku kenal Muhammad itu, aku potong juga tangan anak dia. Subhanallah. Saya pernah cerita pada antum, hadis ini ada satu orang daripada England masuk Islam. Hadis ini saja masuk Islam, tapi dia buat kajian 2 tahun setengah. Dia rasa kagum dengan orang yang bercakap ini. Dia kata man of principle. Dia cari siapa yang berkeluar.
Sampailah dia jumpa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia jumpa semua. Baru dia tahu yang bercakap itu adalah Rasulullah. Dan dia kata, kalau begitu benar, tidak ada orang berprinsip dalam dunia melaksanakan hukum boleh mengeluarkan cakap lagu ni. Orang ini ajaib. Sebab ada orang kata nak tegakkan keadilan, dia tegak adil untuk pihak orang lain. Bila mai dia beradik dia buat salah, dia boleh tirai bagi orang tak nampak. Begitulah dunia. Begitulah. Atau dunia Eropah sekalipun, dunia Eropah yang tak sama dengan dunia Amerika ni. Eropah kutuk Amerika, Amerika kutuk Eropah, tapi mereka tetap satu di dalam menjaga hak mereka masing-masing. Mereka tetap sama. Orang Eropah tak suka Amerika, dia kata diktator. Eropah kata kami demokrasi. Diberi cuti kepada wanita-wanita Eropah untuk keluar demonstrasi. Dunia kagum dengan pentadbiran Eropah. Tetapi Eropah juga tidak boleh menerima hukum Allah. Apanya hebat sangat mereka itu? Tidak hebat. Mereka akan defend kita pada perkara yang mereka rasa faedah itu disalurkan pada mereka. Tapi hukum Allah tidak. Antara hukum Fatimah dengan tidak menghukum Fatimah, tidak menghukum itu lebih baik. Nabi pemerintah, Nabi orang kenamaan, tapi dia tetap menegakkan hak Allah. Kenapa? Dia tahu ini datang daripada yang maha adil, daripada Allah yang sangat maha adil. Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama sunnah yang terkenal. Apa kata Imam Ahmad? Ketika Imam Ahmad berbicara masalah iman, masalah tauhid, Imam Ahmad mengungkapkan kalimah ini. Terutama Imam Ahmad sedang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran, Allah bercakap Allah ada mata, Allah ada telinga, Allah ada tangan. Maka Imam Ahmad mengeluarkan kalimah ini. Kalimah ini walaupun dia cakap bab tu, tetapi cakap dia itu sangat boleh dipakai dalam semua bab akidah. Apa dia kata? Dia kata amaraha kama ja'at wa yu'minu biha wa la yuraddu minha syai' idza kanat asanida sihah. Dia kata. Ini saya ambil dalam usul salasah pun ada. Apa dia kata? Amaraha kama ja'at. Kita diperintah menerima Al-Quran, menerima Islam seperti mana dia datang. Macam mana dia datang, terima. Kalau Quran kata Allah ada mata, Allah ada mata lah, pasal itu Quran. Bukan kosmos sinar metro. Al-Quran, apa hal kamu ni? Kamu nak tafsir, nak pelik orang ni, rasa pelik. Dia baca surat khabar, jalan hang tuah, ada satu accident. Dia baca-baca, dia tak pernah petikai pun apa ayat. Kok ayat tu tak Herod ke, Roman punya ayat ke, apa punya ayat bahasa ke, dia tak petikai. Kadang-kadang surat khabar tu titik salah, koma salah, dia tak pernah pun petikai. Jalan hang tuah terus dia baca. Sesuaikah nama hang tuah di bawah nama jalan? Apa nama museum hang tuah? Lagi eksklusif. Dia tak pernah petikai. Tapi bila dia baca Quran, wujud nak petikai tu, wujud nak tafsir, semula tu wujud. Syaitan betul punya hati manusia. Cukup syaitan. Bagi apa salahnya bagi pandangan kepada surat khabar tu tak menjejaskan iman? Saya tidak setujulah tuan titik dalam sini. Habis nak titik tak mana? Dia kata titik belakang sikit. Kalau dia petikai pun tak salah dengan undang-undang Malaysia, perlembagaan negeri, tak ada salah apa. Saya tak sesukalah tuan kata hang tuah. Cuba kata jalan kami tuah. Nampak macam kita tuah sama. Awak dia tak pertikai. Dan benda itu dibuka untuk pertikai, tapi tidak pertikai. Tidak pertikai. Kalau dia baca surat khabar, seorang postman telah digigit oleh anjing. Oh, tuan, saya tak setujulah berita ni. Tuan ubah boleh tak? Postman telah menggigit anjing. Ini baru jadi berita. Ini duk keluar benda hari benda sama. Anjing gigit postman. Bagi luar biasa, bagi postman tu pergi tokak anjing sekali. Kenapa tak petikai? Dan petikai tidak membatalkan apa-apa. Habis tak ada orang kata mana ni gila keluar main. Habis tu
Tetapi kau petikai Al-Quran, barisnya, hurufnya, hukumnya, kau boleh keluar daripada Islam. Kenapa bodoh sangat sebahagian orang yang tidak ada iman ini? Bila disebut hudud itu daripada Allah, yang tu dia petikai. Bila sebut jalan hang tu ada accident, petikai. Mana boleh jalan ni ada accident? Saya dah duduk jalan tu 2 hari setengah, mana ada accident? Saya petikai. Accident ni bukan jalan hang tu, accident ni jalan hang lain. Tak pernah dia petikai. Dia sengap. Kadang-kadang ejaan Kota Baru pun silap. Ada baca Kota Baru, B-A-R-U, ada baca Kota Bahru. Petikai lah. Tak petikai. Allah dia kata biasa. Itu hang boleh kata biasa bila hang baca Quran banyak hang punya sangih pula. Hak mana boleh hudud? Mana boleh hudud buat? Menumpang saja langit dan bumi Tuhan, pertikai hak Tuhan. Kita tak tumpang apa dengan surat khabar? Kenapa kau tak petikai yang kau tak tumpang? Kau tumpang milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ar. Langit bumi Allah punya. Yang tu hang petikai mencari padah hidup dunia dan akhirat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, amaraha kama ja'at. Terimalah Quran seperti mana dia turun. Wa yu'minu biha. Berimanlah seperti mana dia turun. Beriman, terima. Kata Imam Ahmad, wala yuraddu minha syai'. Jangan engkau ragu satu pun daripada Al-Quran. Idza kanat asanida sihah. Kau tidak boleh menerima, kau tidak boleh menolak apa-apa di dalam Islam kalau sekiranya benda itu datang dengan sanad yang sihah, sanad yang sahih. Subhanallah. Quran tu tak payahlah sembang sahih ke hasan. Quran tu dah mutawatir. Tetapi apa yang datang daripada Nabi secara sihah, secara sahih, wajib engkau terima, kata Imam Ahmad. Dan itulah kata dia i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam, apa dia kata? Dia kata inna ma fa'alahu Allah azza wa jalla yujibu alaina at-taslim. Apa sahaja yang Allah azza wa jalla buat kepada kita, wajib kita terima dengan taslim, dengan menyerah hati. Hudud Allah buat kat kita, terimalah dengan menyerah hati. Karena itu saya menyatakan perbincangan tentang hudud ni perbincangannya sangat singkat, tak memerlukan masa yang panjang. Hanya orang yang tidak tahu akidah Ahlussunnah nak sembang sampai 3 malam, 4 malam, 5 malam, nak kena tempat hotel. Ini semua orang yang tidak ada akidah Ahlussunnah. Nak bincang hudud aja 5 hari dengan malamnya. Lama. Itu perbincangan yang akan melahirkan tidak faham. Ahlussunnah mudah sahaja. Di mana kau ambil? Riwayat apa kau ambil? Kalau dia dari Quran, ayat itu tidak mansuh syarat dia. Kalau ayat itu mansuh, ada perbahasan lain. Hudud ayat yang tidak mansuh, hukumnya tidak mansuh. Jelas ayat dia. Hadis sahih, hadis martabat dia sahih. Jelas. Bagaimana ulama sunnah membahas perkara itu? Wajib menjadi akidah Ahlussunnah. Hudud itu adalah kanun kita, undang-undang kita. Habis. Itulah akidah kita. Kemudian bila kita nak laksanakan di atas kemampuan kita. Jelas. Kalau kerajaan kata lah tak mampu lagi, kita tengok ada orang bercakap mampu tak mampu itu serius ataupun main. Boleh tengok. Kalau 2 tahun negara ini baru merdeka tak mampu, betul ya? Baru 3 tahun negara ini merdeka tak mampu, betul. 10 tahun tak mampu, 54 tahun tak mampu. Come on baby. Apa yang tak mampu tu? Lemah syahwah kau ini? Semua tak mampu. Mungkin dia nak perlu lagi tahun 50. Kadang-kadang manusia ni kan pencen total baru nak main masjid. 54 dia tak ada setahun lagi. Setahun lagi kena kerja. Tu pun kalau 60 dia tak panggil. Lah pula 60 dia sama kerja. Dulu 56. Lah dia bagi 60. Maknanya dia tak mau bayar pencen begitu saja. Dia perah sampai kita lembek, baru dia bayar pencen. Sampai kita lembek kerja dia perah, baru dia bagi pencen. Alhamdulillah rezeki sebahagian orang, tetapi bagi sebahagian orang itu malapetaka. Yang saya nak bangkitnya,
Kalau kita bermain-main dengan angka dan tarikh, Allah mengetahui apa ada dalam hati kita, dan Allah akan bagi kesusahan kita untuk menginsafkan kita. Jenayah hari ini, saya ambil satu contoh jenayah yang parah. Kita pergi berdiri dekat mahkamah syariah. Ini pengalaman, berdiri dekat mahkamah syariah. Mahkamah buka pukul 8, kita pergi berdiri sampai dia lunch time. Lepas tu dia tutup lagi pukul 4.30. Satu hari kita ambil berdiri. Kita boleh tengok muka-muka budak-budak yang masuk keluar. Untuk satu hari saja di mahkamah syariah kita ni, kita boleh jumpa dengan senang 14 kes orang datang bercerai. Semua ni budak-budak umur remaja. Latest sekali dia bercerai, baru sebulan dia kahwin. Baru sebulan. Hak perempuan 19, hak lelaki 22. Cerai. Tanya. Pasal tengok kanyak sangat. Kata ikut ayah ke? Ikut ayah apa? Cik main nak cerai. Allah. Cik main nak cerai. Cik tu main nak cerai. Dia jawab, cik main nak cerai. Cik menikah dah ke? Allah. Dia kata baru sebulan. Lah, apa pasal ni? Dia kata, abang kat hakim dah senang, pak cik bukan hakim. Kalau abang kat pak cik nak kena balas 2 kali abang kat hakim. Abang kat hakim, pak cik masuk tengok. Cerai. Dan dia cerai itu sangat mengaibkan, kita dengar. Sangat mengaibkan. Kita tutup daun telinga ni nak dengar. Lah, tak sangka nak cerai pasal ni. Hari tu yang galak nak menikah pasal apa? Dia kata jantan tipu. Tipu jantan, dia marah dia punya bekas dia punya ex-husband dia marah. Tipu punya orang. Subhanallah. Second yang dalam 14 orang tu yang bercerai, untuk rupanya di Pulau Pinang saja, kes cerai satu hari 14 kes. Confirm cerai. Yang itu bercerai. Mungkin kita dengar gelak pecah perut, tapi dia nak bercerai. Tengok ngayak mata dia duduk turun, siapa pun tak duduk tepi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja mai ke? Sajalah kita tanya soalan tu, mana nak takut mai buat doa selamat ke? Saja mai ke? Tak saja, dia kata mai nak cerai. Oh, mai nak cerai. Pasal apa? Tak, dia keluar dah ngayak mata duduk lap tu, keluar tak guna punya jantan. Kawan lagi besar daripada anak pinak. Oh, macam tu. Pasal apa? Anak dah demam, dia tak bawa pergi klinik. Anak demam, jantan ni tak bawa pergi klinik. Saya rasa macam aku pernah dengar cerita lagu ni. Kita bisa ada pengalaman dulu. Kan? Tak guna punya jantan, anak tak bawa pergi klinik. Berapa lama dah kahwin? Lama tak lama, baru setahun. Baru setahun. Anak berapa? Anak 1. Oh, tu macam mana anak sakit? Lega dah lah. Ni jantan tak guna, tak mau bagi ubat. Saya pun tengok-tengok selongkak, adalah budak-budak punya kotal tu. Picit keluar, bagi juga makan. Mujak siang tu dia kebah. Kalau tak kebah, dia tendang jantan tu. Oh, anak demam pukul berapa? Anak demam pukul 4.30. Anak demam 4.30 pagi, gerak jantan ni tak mau bangkit. Sampai pukul 8 baru dia bangkit. Punya duk gerak. Tak guna punya jantan. Oh, macam tu. Sakit pukul 4.30, gerak lelaki tak bangkit. Esok pagi pergi cerai. Oh, esok pagi pergi cerai. Kita garu hidung, garu telinga, garu semua. Macam naik korap dandan. Apa hal perempuan ni? Bukan kata hang gerak lelaki hang tak bangkit. Bini aku gerak pun aku tak bangkit, tak bercerai pun. Hang ni pasal apa? Subhanallah. Kenapa ini semua berlaku? Kita kata mereka tak pergi kursus ke? Mana ada orang Malaysia menikah, boleh menikah tak pergi kursus? Bagi tahu saya. Dalam Malaysia ni, negeri yang paling bagus, tidak ada orang boleh menikah tanpa kursus. Tak ada. Kalau dia menikah tanpa kursus, 2 saja. Sama ada dia adik-beradik pada kawan yang buat kursus tu, ataupun dia menikah luar. 2 saja.
Pasal kalau saya buat tender kursus, adik-beradik saya lepas. Itu biasalah. Itu biasalah konspirasi lagu tu biasa. Yang duk kena ni orang lain. Adik-beradik saya main satu sesi aja. Saya sign dah. Bukan saya dengan tangan, dengan kaki pun saya sign. Pergi bang. Yang duk kena sampai 4 hari, 5 hari ni, seminit pun tak boleh tolak ansur, orang luar. Ataupun dia kahwin luar. Lain, kahwin mesti kursus. Maknanya kursus dah bagi. Cerai habis saya bawa pula. Pengalaman saya duduk kursus di masjid negeri tu, pengalaman daripada atas kepala sampai tapak kaki semua dia selongkak habis. Pun budak keluar tak jadi orang juga. Bukan masalah kursus, tetapi masalah Tuhan sedang bagi tahu pada kita kehidupan kamu aku tidak sertai. Ya betul. Ya betul. Ikhwan, adakah kerana tak buat hudud jadi lagu ni semua? Saya kata mungkin. Kawan saya, dia kena kecil manis. Tapi dia cerita pengalaman masa dia nak kena kecil manis mula tu. Lepas sandar, dia tak boleh menyapah, tak boleh menapah. Lepas tu dia jadi berat sebelah. Oh, duk kata ni heart attack ni. Kena dia pula tak pernah buat medical check up, tak pernah buat. Dia main serah, aduh lah. Hari tu pula hari Minggu, klinik tutup. Tak apalah, duk adulah, apa yang ada makan dululah. Nak tunggu esok pagi hari Senin nak pergi hospital. Seandak malam tu duk picit dada ni, pedih. Suruh orang perempuan picit, pedih, minyak apa semua minyak. Sampai tersilap minyak pun bisa sapu. Minyak nyok, minyak ikan semua bubuh habis. Sakit tak boleh tahan. Habis subuh tu tak boleh tahan lah. Picit kereta pergi cari hospital lah. Hari Senin. Pak doktor, tak boleh menapah. Memang betul-betul ingat kena jantung. Doktor pun suruh angkat tangan kiri. Nampak betul susah nak angkat. Doktor pun duk buat macam cicak panggil orang. Oh, doktor pun duk boleh. Pakar jantung buat lagu tu, boleh tak kecut hati? Tak apa. Masuk sat, relax, ambil darah, ambil semua, ambil ayat kencing semua, ambil habis semua. Satu hari duduk, ni dia cerita. Besok pagi doktor bagi result dah. Doktor kata dah dapat keputusan dia, sila masuk kelab kencing manis. Masuk kelab doktor kata. Masuk kelab kencing manis. Suspek kencing manis. Bila kira pakai meter tu, kiraan tu tak boleh kira, meter tak boleh kira. Kencing manis dia tinggi. Tapi dia kata doktor, pasal apa kencing manis main tangkap jantung? Doktor bagi penjelasan. Doktor kata, kalau encik satu orang yang jantung itu lemah, bukan lemah jantung tu dia lemah. First, bila kecil manis tu dia nak bagi isyarat, dia akan pergi ke organ yang lemah untuk bagi isyarat dia mai. Kalau dia pi tu, jantung kita lemah, dia pi ke jantung, kita akan mati terus. Pasal tu banyak orang mati jantung, bukan pasal jantung, pasal kecil manis dia bagi first isyarat. Tapi kerana jantung encik elok, maka kecil manis bila pi, jantung tu lawan. Jantung tu dia macam sambut kawan tu mai. Dia lawan, bila dia lawan pasal tu sakit. Tapi bukan jantung yang problem, kencing manis. Artinya, boleh tak jadi? Kerana kita maksiat, tidak melaksanakan hudud, Allah nak bagi tahu maksiat kamu banyak, dia tak bagi terus. Tapi dia bagi signal ke benda-benda lain. Dia bagi rumah tangga bangsa kita hancur, menega busuk perut sama kita, sat lagi tumbang kot tu, sat lagi anak bangsa dengan dadah lagu, semua dia bagi isyarat. Macam kawan, dia tak kecil manis, dia tak main seorang sampai ketak tumbang, tapi dia pergi ke satu tempat, habaq kata aku mai. Ini semua isyarat daripada Allah Jalla wa Ala. Kita mesti istighfar, kita mesti bertaubat, kita mesti ada dalam hati kita seperti hadis Imam Muslim. Apa dia? Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati tak ada ingat dalam hati dia nak menegakkan hak Allah dan tidak pergi menegakkan hak Allah, ketika dia mati di atas cabang munafik, Nabi kata. Hadis itu hadis Imam Muslim, ada dalam Riyadhus Shalihin. Pasal itu bila sebut aja hak Allah, kita mesti kata, aku bercita-cita supaya ianya tertegak di atas muka bumi.
Maka yang sedang kita sembang ini hudud dengan akidah, dengan negeri, dengan pemerintah. Itu bab yang kedua, boleh disembang. Sesuaikah, tak sesuaikah, dah sampai masakah, tak sampai masa. Tapi itu bukan kita punya topik. Topik kita apa kena mengena hudud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya kata perbincangan yang kita bincangkan. Kalau ada satu dua kemusykilan nak tanya tentang tajuk ni, boleh tanya. Satu tekor dah bagi. Boleh tanya. Habis boleh tuang, habis boleh tuang. Ini satu tempat yang very eksklusif. Saya boleh cancel tempat lain main sini. Jangan buat pasal. Teh punya pasal. Jangan buat pasal. Dia bagi eksklusif. Ya. Kalau ada soalan, ya sahabat. Hukum dia yang di majlis agama. Kalau mereka yang berkata dan berkenaan bagi duit. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang dihududkan adalah zina. Yang masuk dalam hudud adalah zina. Khalwat tak masuk hudud. Khalwat itu ta'zir. Maka itu di atas perbicaraan siapa yang jadi hakim, dia boleh buat. Tapi kalau zina dia tidak boleh. Tak boleh ubah. Syekh Uthaymin ketika dia menulis, bukan Syekh Uthaymin pembuat, tapi yang saya nak sebut ni bukan Uthaymin. Apa nama? Bin Bas. Bin Bas, dia ada buat satu jasa pada kita. Apa dia? Bila kita pergi Mekah, dia akan bagi pada kita kutaibah haji. Kutaibah haji, dia akan bagi kita seorang satu. Bin Bas buat, siapa yang masuk ke Saudi buat haji ke buat umrah, dia akan bagi satu macam risalah kecil berkenaan dengan haji dan umrah. Di situ dia nak cerita haji dengan umrah. Sebelum dia cerita haji dengan umrah, Bin Bas membahas 10 perkara yang membatalkan Islam. Masa dia membahas itu, termasuklah tidak berhukum dengan hukum Allah ini, dia kata membatalkan Islam. Dan lepas tu, yang tu saja dia syarah 2 muka. Kalau kita tukar kerana darurat, kerana negeri kita ni dijajah dan pemerintah penjajah tak membenarkan, terpaksa kita tukar, itu termasuk kita berdosa, dia kata. Kita fasik, berdosa. Tapi kalau kita tukar bukan kerana dia paksa dia ugut, kita merasakan yang baru ini lebih baik daripada hukum Allah, sedangkan itu masuk dalam babnya Allah dah terang dah secara qat'i. Dia kata kau wajib beristighfar, kau wajib bertanya kepada para ulama. Setelah kau bertanya, kau masih juga tukar, kau boleh keluar daripada wilayah Ahlus Sunnah, kau pergi dah dalam wilayah kesesatan besar. Dan saya pun tak tahu kenapa sampai hari ini tak boleh dilaksanakan. Adakah British marah kita? Yang kita tahu British dah balik dah kampung. Tak mana dia marah. Takkan nak gubal dalam negeri pun tak boleh. Kita ada masa gubal, tahun menggubal. Lepas tu ada tahun apa yang kita gubal, kita terangkan. Lepas tu ada pula masa yang kita gubal, yang kita terangkan, kita mula laksana sikit demi sikit. Ada juga begitu. Boleh buat apa? Tapi wallahu a'lam, saya bukan pemerintah. Saya hanya menjawab seperti Bin Bas menjawab. Kadang-kadang kita duduk tempat tu baru kita kata, weh yang aku duduk kata ada orang tak boleh buat. Mungkinlah, tapi saya tak tahu. Secara ilmunya, Muslim kena yakin dengan akidah dan tauhid, Allah akan memberi bantuan kepada dia. Allah bagi bantuan. Wallahu a'lam. Tapi susah memahamkan orang ni, sangat susah. Memahamkan orang ni sangat susah. Ada ustaz daripada Jais, dia marah ke saya baru ni. Apa nama dia? Saya tak ingat dah. Dia marah ketika saya menyebut baru ni yang baca doa kan. Saya mencari bahasa yang paling bagi orang tak marah, tak bagi orang marah. Lu fikir apa nak pakai? Kalau saya kata bid'ah, marah. Kalau saya kata hak Syiah, lagi dia marah. Saya duk fikir bahasa apa yang boleh kita menyelam ni. Maka saya memakai bahasa, saya guna kaedah usul fiqh, khuruj minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf itu baik. Satu benda khilaf, satu benda ulama khilaf. Satu ulama kata boleh, satu ulama kata tak boleh. Maka keluar daripada perbahasan itu bagus. Apa? Jangan buat. Bila jangan buat, tak terlibat dengan perbahasan depa. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kita tak usah buat. Bila tak usah buat, kita bagus punya orang. Maka saya bagi contoh. Bagi contoh duduk atas kubur.
Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kita tak maulah nak tengok-tengok hadis ni semua pasal kita tak mengaji hadis. Pakai kaedah usul fiqh. Ada ulama kata boleh duduk, ada ulama kata tak boleh duduk. Paling baik jangan duduk. Pasal apa? Pasal keluar daripada perbahasan mereka. Tak usah buat tu. Sama juga saya kata akhir tahun, awal tahun. Ada dalil kata tak boleh, ada pandangan kata boleh. Maka nak pergi balah-balah tu jadi kacau. Maka ambil kaedah usul fiqh, keluar, tak usah buat, itu lebih baik. Hak tu pun marah juga. Marah. Dia marah saya. Dia kata nak tanyalah satu. Kata dua pun boleh. Apa dia? Tak boleh nak baca doa awal nak kita nak. Bukan tak boleh, tak buat lagi bagus. Bukan tak boleh, nak cari bahasa bagi orang tak marah. Tak buat lagi bagus. Nak tanya satu soalan. Tu duk pergi ceramah tu, orang duk bagi duit tu boleh pula nak? Apa punya mangkuk. Hang ni bukan mangkuk, besen hayun. Saya balas. Ustaz sendiri duk ceramah kan? Nak saya jawab ke? Nak suruh saya bagi tahu. Nak suruh saya senarai masjid mana saya pergi mengajar, saya tak ambil duit. Nak ke? Nak kita dedahkan apa kita buat. Itu bukan daripada akhlak yang baik. Tak payah orang tahu kita ambil duit ke tak ambil duit. Biar orang tahu kita ambil. Wahai kita tak ambil. Biar orang tahu kita ambil, tak apa. Apa besen sangat hang ni? Jangan komen saya kata boleh tak boleh. Cuba komen yang saya kata tu, hak Syiah tu. Cuba komen sikit yang tu. Saya kata itu hak Syiah, amalan Syiah, perbuatan khurafat. Bahkan dalam membaca doa awal tahun, akhir tahun itu benar-benar tak betul dengan petunjuk Nabi. Cuba komen isi tu. Saya sebut negeri mana, saya sebut Pakistan tu tang mana, saya sebut Baghdad tu tang mana yang nak buat benda ni. Cuba pergi komen tengok, cuba pergi buat siasatan tengok, betul tak? Syiah bila dia baca doa awal tahun, apa dia kata? Mahdi muntazar. 12 imam hak dia tu, tiap-tiap imam tu dia buh nama. Kecuali yang ke-12, dia tak Al-Mahdi, dia tak buh nama lagi. Tapi sebelah naik di atas tu semua dia buh nama. Muntazar, Mujtaba, Ar-Ridha, As-Sajjad, semua ada nama. Imam Sajjad. Dia tak pakai nama betul. Bila dia doa, dia pakai nama-nama yang dia buh gelaran tu kepada sebelah imam. Dalam doa akhir tahun, dia panggil semua nama imam-imam tu. Muntazar, ditunggu. Jadi saya bagi tahu, kenapa Syiah nak sangat daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Antara benda besar Syiah tunggu Al-Mahdi, sebab Syiah yakin bila Mahdi keluar, kalau tak keluar akhir Zulhijjah, dia keluar awal Muharram. Kalau Mahdi keluar, apa Mahdi nak buat? Mahdi akan ubah arah kiblat daripada Kaabah pergi ke Karbala. Dia tunggu. Lepas tu dia baca doa, dia seru, dia puja. Yang kedua, Mahdi nanti buat apa? Mahdi akan bakar Kaabah Ibrahim. Pasal dalam Syiah ada hadis, bumi Mekah lawan dengan bumi Karbala. Mekah kata Ibrahim buat aku, lepas tu Allah kata dekat Kaabah dan Mekah, Allah kata celaka hangpa dua orang. Karbala lebih aku redha, di sana ada darah Ahlul Bait. Allah sendiri laknat bumi Mekah. Mahdi akan datang merobohkan Kaabah. Pasal tu Syiah haji fardu kifayah, satu orang Syiah aja pi, hak lain semua tak payah pi dah. Kecil ke benda tu semua? Bayanglah. Bila Mahdi keluar, baru dia akan buat haji. Subhanallah. Mahdi keluar, baru dia nak semain Jumaat. Subhanallah. Kenapa itu tidak komen? Komenlah yang tu. Hak ni hak kerja Jais ni. Komenlah yang tu. Tak. Tunjuk gambar, dia duk ambil gambar dengan Datuk Harundin. Apa kena mengenang gambar hang Datuk Harundin? Hang tahu tak aku ambil gambar dengan siapa? No, beruk dalam Taiping pun aku ambil gambar dengan dia. Hang nak tengok? Apa punya? Saya kata, jangan jadi macam tu. Dah kata kita ni orang alim, dah kata kita ni mengaji agama, bawa dalil lah. Jangan bawa dalil orang dulu buat. Orang dulu buat lagi teruk daripada tu pun ada, kita nak buat ke?
Kenapa kita duduk lawan mandi sapak ni semua orang dulu buat lah. Lawan pula. Kadang-kadang orang ni sangat susah kita didik. Dia bukan tackle isu kita. Dia marah kita cakap tu. Dia marah. Marah sangat-sangat. Marah apa tak boleh buat. Buat pun tak ada kebaikan. Buat pun tak ada kebaikan. Tak buat lebih sunnah, lebih dapat pahala. Kerana itu sama dengan isu hudud ini. Susah nak memberi penjelasan kepada. Terlebih orang tu dia ada pangkat. Orang ada pangkat ni payah. Paling bahasa Pulau Pinang lah kan. Paling siru ustaz ada pangkat. Paling siru daripada orang jahil ada pangkat. Orang jahil ni ada pangkat, dia ketegak, dia tak siru, dia ketegak. Ustaz ada pangkat, dia tak ketegak, dia siru. Siru ni lagi dahsyat takut daripada ketegak. Dia tak mau dengar hujah kita, tak mau. Dia tanya, saya siapa? Bukan soalan hang siapa, aku siapa. Soalan dia, tegakkan hujah, iqamatul hujah. Begitu kita punya pemahaman, begitu pemahaman kita, begitu. Kita tak buat lagu lain, kita tegakkan sunnah. Kita beritahu. Kawan-kawan kata, ustaz tu saya duk tekan sangat bab tu, saya tidak mau peduli apa orang depa ni nak kata. Jalanlah. Saya kata kalau orang macam saya yang tengok berkaitan awal tahun akhir tahun, kalau orang macam saya tak cakap, yang tak tengok lagi tak tahu. Yang tak tengok lagi tak tahu. Saya yang tengok. Saya bagi tahu apa yang saya tengok. Kalau saya salah, ambil tiket terbang pergi Baghdad. Masuk ke kawasan Azamiyah, ambil JMC, jalan pergi 2-3 jam sampai ke Karbala. Tengok masjid dah. Karbala open boleh masuk. Cuma time 1 Muharram 2 Muharram ni susah sikit lah, polis akan jaga. Dia nak tengok kita punya ahli ya. Dia ada ahli, nombor ahli. Dia tulis besar 444 888. Dia nak tengok nombor ahli. Berjuta tuan-tuan, berjuta orang turun meraihkan Karbala. Tengoklah macam mana dia tikam unta. Tak ada orang tak menangis tengok unta tu mati, mesti teriak. Kebal macam mana hati kita teriak. Misai bertaring macam mana, bawa makan dekat bahang, ikat dekat bahang. Hang tengok macam mana unta tu ditikam, mesti hang menangis. Pada 10 Muharram itu Karbala sebiji macam mana tai pusam, saling tak tumpah. Demi Allah, saling tak tumpah. Sehingga kan kalau suruhlah orang kafir tengok itu, atau suruh Hindu Pulau Pinang tengok itu, mereka akan kata Islam dan tai pusam serupa. Tumpah darah, buat badan, melupa diri. Allahu Akbar. Inikah mazhab? Dan mazhab itu mereka tak komen. Terutama saya kata ustaz ni lah, ustaz yang komen saya ni, saya bukan kenal dia pun. Dia kata tulis banyak dalam Facebook tak jawab. Saya kata sorry, Facebook saya pun saya tak pernah tengok. Yang duk buat ni semua sahabat kita Ustaz Ammar, saya tak pernah tengok saya dah Facebook. Dan kalau ada orang telefon tanya, dia telefon saya, Ustaz ada soalan masuk apakah? Saya bagilah apa-apa, dia tulis. Saya tak pernah tengok Facebook saya. Pasal nak jawab. Dan Facebook tu bukan saya yang buat. Saya tak tahu pasal internet pun tak tahu, Ustaz rokok pun tak tahu. Nak beritahu yang tu. Tak tahu, tak pernah. Tak tahu, teknologi tu saya tak tahu. Tegakkanlah hujah. Nak marah saya buat apa? Tegakkanlah hujah. Dan kalau bukan marah, kadang-kadang kita teringat nak kata, kalau dah marah sangat, dah nak tegak hujah, cari satu tempat, kita buat satu perbahasan. Ambil tajuk, baca doa awal tahun dan akhir tahun. Be gentleman. Jalan. Tak mau cabar, tapi nak bagi orang tahu yang mana sumber lebih sahih antara baca dengan tak baca. Biar orang dengar dua-dua. Lepas tu orang nilai. Bagi orang tanya. Kalau duk pergi marah saya ikut Facebook, rumah saya bukan ada internet. Handphone buruk kongkiak tu ada. Tu pun bateri duk buat. Mati duk balik. Lempang handphone tu cuma kan. Ada buat lagu tu. Lain tak ada. Saya kata kat Ustaz Ammar tolong type masuk dalam tu, bagi tahu kat dia, kat ustaz ni. Satu, kalau nak cakap dengan saya, title awak sebagai orang jaiz tu awak buang. Sebab kalau awak pakai title tu, saya dah kalah tanpa bertanding. Siapa berani lawan? Kalau mufti mai atas nama mufti, siapa kalah siapa menang. Tapi kalau turun sebagai orang alim, hujah.
Awak buang title awak. Buang title awak. Jangan bagi tahu saya bahagian dakwah ke, pengarah dakwah ke. Saya teringin nak sebut nama dia tapi saya tak ingat. Ustaz Amal sebut saya sekali je. Tapi dia pengarah, penolong pengarah bahagian dakwah Jais. Dia keluar gambar dia dengan Datuk Harun Din. Dia megah sangat. Tak apa, keluar. Datuk Harun ulama, semua orang sayang dia. Tapi awak tegakkan hujah. Tegakkan hujah saya. Title awak tu buang. Jangan turun sebagai name tag Jais. Turun sebagai satu orang yang pernah belajar agama, tahu usul, tahu fiqh, tahu akidah Ahlussunnah, tahu tafsir, tahu sirah. Awak turun mai. Awak bawa lah kitab-kitab awak yang awak ada. Kita duduk satu tempat di atas nama ukhuwah Islam. Kita sembang. Panggil kaum muslimin tengok. Apa dah pergi keluar ceramah bagi duit? Saya kata saya boleh sebut senarai nama ustaz-ustaz sunnah yang dia letak syarat. Kalau awak bagi saya duit, saya tak mengajak dah suruh awak. Tapi dia pun tak bagi saya sebut nama dia apa. Tak bagi. Dan dia tu sendiri sebagai penceramah cuba jadi lagu tu kat dia macam mana. Saya kata tirulah Datuk Harun Din yang awak ambil gambar dengan dia. Datuk Harun Din kalau pergi ceramah, kita suruh envelope kat dia, dia lepas daripada orang. Dan dia tak akan jijak mana masjid, mana tempat, mana surau yang panggil dia ceramah lepas tu bagi sagu hati. Dia tak akan jijak dah. Sebab dia kata apa? Allah bagi kasih dah cukup. Sebelum kita tanya orang, kita sendiri macam mana? Ada satu perpatah Inggeris, saya dalam kereta duk apa? Masa balik baru ni duk apa? Cuk, masuk juru hilang. Oh, Pulau Pinang ni dahsyat tu. Duk apa? Masuk juru dia hilang. Cantik, sedap. Yang ajak tu ayahanda kita daripada Banting. Dia ajak. Ayahanda saya lah, bukan ayahanda hampa, anak saya lah. Daripada Banting. Dia ajak satu perpatah bahasa Inggeris. Bagus. Hilang dah. Nak sebut tak boleh, hilang dah. Tapi lebih kurang maksud dia, bukan semua benda orang cakap kita kena respon. Tapi bila yang kata penolong pengarah dakwah ni, apa nama dia tak tahu dah. Dia respon dia teruk sangat. Lepas tu dia pun marah dalam ceramah saya yang ada dalam internet. Dia kata ada lagu. Lah bukan saya pibuh lagu tu. Dia kata ada lagu Ahmad Alba. Saya ingat sahabat tak boleh lagu kan. Maknanya ada orang lain lah ambil gambar dia pibuh lagu Ahmad Alba tu. Bukan saya bubuh. Lepas tu dia marah lagi ke saya. Dia kata apa? Cakap baca sunnah. Sedangkan muzik itu boleh jadi haram. Yang duk cakap baca doa awaitan akhiratun ni semua ni, kata bid'ah, yang bercakap pun 2 kali 5. Mujok 2 kali 5. Kalau 6 kali 5, tersalah. Nak marah, biar ada cara marah. Banyak orang buat bid'ah, kita tak marah, kita hanya tegakkan hujah. Tak ada marah, hamba punya pasal lah hamba buat. Tapi kalau nak tahu sangat, doa awal tahun tak boleh baca, kau boleh baca. Kalau dah marah sangat, marah sangat-sangat ni, marah sangat-sangat, saya pelawar lah orang lagu ni. Bukan suka orang lagu saya ni pergi berdebat dengan orang, tapi saya pelawar lah. Kalau dia rasa duduk Jais tu besar sangat, saya pelawar lah dia. You sebut tempat tak mana, you sebut hari tak mana, you bawa kitab, saya bawa kitab, kita bahas. Marah lagu tu tak cantik. Bukan saya ada Facebook, bukan saya boleh tengok Facebook. So saya minta lah. Bukan cabar, demi Allah tidak cabar, tetapi i'ti burhanak. Saya nak tengok bukti yang kata boleh baca tu. Saya bagi tahu demi Allah, dalam 4 mazhab tidak pernah ada baca doa awal tahun akhir tahun. Kau Syafi'i kan, kau buat mah kitab mana hang baca? Bukti kan? Dan minta hak ni masuk internet, bagi dia tengok. Bagi dia tengok. Pasal apa? Tahun baru, azam baru. Kan? Dia azam baru. Kita duk mengelak dia bantai. Kita mengelak dia bantai. Kan? Tuan berbicara bahasa tua, saya berbicara bahasa muda. Gambar orang minyak tu gambar orang minyak, bukan hadis Bukhari, gambar orang minyak. Kan? Ingat ada gambar tu. Begitulah kita jawab pada orang-orang yang kadang-kadang dia bukan tak mau faham, dia saja buat tak faham. Begitulah kita kena kata pada orang-orang ini. Begitulah kita kata. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dunia sampai akhirat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.